Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza 'azamat ummati ad-dunya nuziyat minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wah wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Allahumma alimna ma rusyida umurina wa azna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah, senang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah SWT telah berikan kepada kita suatu nikmat yang mana nikmat tersebut boleh digunakan ataupun menjadi sebab untuk kita dapat berterusan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmatnya kesihatan. Tanpa kesihatan yang kita tahu bahawasanya tidak ada zat yang boleh memberikan kesihatan kepada kita kecuali Allah. Dengan tanpa nikmat sihat ni, maka kita tidak mampu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak kata yang muda tu sihat, kadang-kadang yang muda pun sakit. Tak boleh kata yang tua tu sakit, kadang-kadang yang tua Allah SWT beri kesihatan yang baik. Jadi banyak bersyukur, moga Allah SWT afiahkan kehidupan kita, dan Allah SWT jadikan penyebab sakitnya kita ni diampunkan segala dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Sebelum ni adab memakai sandal. Mungkin ada situasi yang mana kita berada di rumah Allah SWT, di masjid, yang mana bila kita keluar daripada rumah Allah SWT, kita lihat bahawasanya slipper kita dah tak ada dah. Banyak orang tanya, ustaz, slipper saya tak ada. Saya tahu pak cik ni ataupun si fulan ni telah memakai slipper saya, kerana slipper kami sama. Adakah boleh saya menggunakan slippernya ataupun kasutnya? Ada dalam pengajian untuk malam ni. Tab yang ke-11, adab memakai slipper ialah jika seorang sedang membawa Al-Quran dan sandal, maka yang harus dipegang dengan tangan kanannya adalah Al-Quran dan janganlah sebaliknya. Kadang-kadang ustaz pun kadang pegang kitab, yang kanan tu pegang slipper, yang kitab belah kiri. Tak haram, tapi berlawanan dengan adab. Yang sepatutnya kita laksanakan ialah kitab ataupun Al-Quran ataupun apa-apa yang baik diletakkan di sebelah kanan. Adapun slipper yang kita gunakan selalu sering kali ke dalam tandas, ianya dijinjing di sebelah kiri. Nampak macam simple, tak apalah ustaz, belah kanan kiri sama je. Tidak. Di satu penghormatan, adab. Bila ada adab, di situ ada keberkahan, dan banyak orang yang mendapat manfaat daripada perkara-perkara yang betul adabnya, bertepatan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu juga tuan-tuan mulia, benda yang lebih kurang sama simple dengan perkara ini ialah dalam penyusunan kitab dan Al-Quran. Taraktu fikum amrain lan tadillu bihima. Apa benda yang Allah SWT telah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kepada kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menyusun Al-Quran juga perlu ada adab-adabnya. Kadang kita menyusunkan Al-Quran kita di dalam rak-rak kita,
terutamanya pelajar-pelajar tahfiz ni, kena tahu bahawasanya semua buku di bawah Al-Quran adalah Al-Quran tu yang paling atas. Kalau rasanya Al-Quran tu kecil, tak sesuai letak di paling atas, dia letak di paling bawah lebih cantik, maka sebenarnya itu adalah salah. Pun begitu, ataupun hadis, kitab-kitab hadis, sebesar mana sekalipun kitab hadis tersebut, tetap ianya perlu diletak di bahagian bawah daripada Al-Quran. Baik, yang ke-12, tidak menulis nama-nama yang mulia pada sandal seperti nama para sahabat atau orang-orang yang soleh, ataupun nama kita sendiri, yang mana kita tahu bahawa nama kita ni ada disebut di dalam Al-Quran. Nama kita ni adalah nama para sahabat. Mak ayah kita pilih nama sahabat Abu Bakar, Umar, Osman kerana kesolehan mereka, kerana mereka adalah orang yang berjuang untuk agama Allah SWT. Moga-moga anaknya seperti mereka. Maka kita pula letak nama kita yang cantik tadi, tuan-tuan mulia, di selipar tandas kita, di selipar yang kita guna. Maka itu berlawanan dengan adab yang sepatutnya. Jadi kalau nak tanda, buat tanda yang lain selain itu. Ikat ke, celup ke selipar tu dengan warna cat ke, contoh kata, ataupun potong ke, tuan-tuan mulia, selipar tu macam selipar tandas ataupun selipar masjid, untuk menjadi penanda bagi selipar kita. Tapi dalam menulis nama pada selipar kita adalah sesuatu yang amat-amat tidak beradab. Amat-amat tidak beradab. Tak apalah ustaz, ni selipar saya nak tanda juga supaya tak tersalah orang ambil, menyebabkan saya membazir duit, kena beli selipar 2-3 kali. Boleh tanda tuan-tuan dengan benda yang lain, bukan nama orang-orang yang soleh. Yang ke-13, dianjurkan untuk memakai sandal dengan jenis sibtiyah, iaitu sandal yang memiliki satu tali penutup pada bahagian depannya, dan jenis sandal ini merupakan salah satu di antara beberapa sandal yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dari Ubaid bin Juraij radhiyallahu anhu, sungguhnya dia berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Maka dia menjawab, aku telah melihat Rasulullah SAW memakai sandal sibtiyah yang di dalamnya tidak terdapat bulu, dan beliau menggunakannya saat berwuduk. Maka aku juga senang memakainya untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sandal sibtiyah apa? Sandal yang ada tali satu di depan. Biasa kita nampak lambang capal tu. Capal tu bukan lambang je saja, tuan-tuan. Pada fizikalnya selipar tersebut adalah dia mempunyai talinya satu. Dan kehebatan selipar ni, kanan boleh masuk kiri, kiri boleh masuk kanan. Dia sama je. Bahagian kanannya sama dengan bahagian kirinya. Ini salah satu jenis sandal Rasulullah SAW. Jadi selepas ni mungkin ada dia beritahu. Jadi tuan-tuan Allah SWT, salah satu sandal baginda adalah yang seperti itu. Jadi jika kita mempunyai sandal yang mirip sepertinya, maka kita niatlah bahawasanya kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Bukan fashion, bukan yang terkini punya, bukan ramai-ramai manusia pakai, saya pun pakai. Tidak, tapi saya pakai kerana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Termasuklah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, asyaddu bi sunnati Rasulullah SAW, sahabat yang suka untuk meniru, membuat apa yang telah dilaksanakan, telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dia memakai seperti mana apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang ke-14, perbanyaklah dalam memiliki sandal. Dalil, maksudnya kita boleh banyak selipar kat rumah, boleh banyak kasut kat rumah. Perbanyakkanlah dalam memiliki sandal, terutamanya bagi seseorang yang sedang berpergian, maksudnya dalam bermusafir. Dia tak bawa satu selipar, bawa 2-3 selipar. Maka dianjurkan baginya untuk membawa sandal lebih dari satu, kerana jika sandalnya mendadak putus, tiba-tiba terputus, maka langsung ada penggantinya. Seseorang yang memakai sandal diperumpamakan sebagai penunggang kenderaan, iaitu dari segi meringankan kelelahannya dalam perjalanannya dan menjaga keselamatan kakinya dari sesuatu yang membahayakan kakinya, seperti terkena duri di jalan dan berbagai gangguan lain-lain.
Dalil bahasanya kalau bermusafir tak bawa satu slipper, tak bawa satu kasut, 2-3 kasut. Jadi tak ada masalah. Ustaz, saya ada kasut banyak ni kan. Rupanya satu bilik itu penuh kasut dia saja. Itu dah kadar membazir. Mungkin beberapa kasut kan yang dibenarkan, terutamanya apabila kita dalam bermusafir. Hikmahnya ialah supaya kita tidak berharap kepada selain daripada Allah. Persiapan diri itu, contoh kata kita ni ada kereta kita uzur sangat, kita tak check dia punya semua enjin lah, tayar, angin semua kita tak check. Kita tawakal je pakai, berjalan je pergi mana-mana, satu Malaysia berjalan. Dia kata kalau rosak pun insya-Allah adalah nanti bantuannya. Tapi kita tak tahu waktu rosaknya kereta tanpa kita servis menyebabkan hati kita berharap selain daripada Allah. Harap-haraplah ada pomen lalu, harap-haraplah ada towing lalu. Ini pergantungan hati yang salah. Pergantungan hati hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lemah dalam iman kita, tuan-tuan mulia, maka membanyakkan perkara-perkara ini adalah lebih bagus supaya hati kita tidak berharap selain daripada Allah. Satu slipper putus, ada slipper yang lain. Kereta kita servis supaya kita tenang dalam perjalanan, tidak berharap selain daripada Allah. Jadi dia ada kena-mengena dengan akidah kita. Kita ada kena-mengena dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berseorangan, paling tidak pun tuan-tuan, kita punya slipper ni ada 1-2, kita tidak berharap selain daripada orang lain, kita tidak berharap pada orang lain untuk menyempurnakan hajat kita. Keluar masjid ni, contoh kata tiba-tiba slipper putus, kawan kita tak nak tolong kita. Kalau kita berharap, kita minta, kita berharap selain daripada Allah. Jangan kita berharap hanya pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu hendak meminta, maka minta kepada Allah. Adakah kalau kita putus slipper, kita masuk dalam ambil Allahu akbar solat hajat 2 rakaat, ya Allah, slipper aku putus ya Allah. Kalau kita boleh buat macam tu, bagus. Maknanya kita tidak ada pergantungan selain hanya pada Allah. Yang kita khawatir ialah bahawasanya kalau kita slipper kita putus, kita tanya orang lain, awak ada slipper spare tak, boleh bagi? Maknanya kita berharap pada orang lain, berharap pada makhluk yang sama lemahnya pada kita, sama lemahnya macam kita. Dia ada kena dengan akidah. Jadi baik bahawasanya kita dalam perjalanan pemusafiran kita, semua kelengkapan kita adalah yang sempurna, bekalan kita sempurna, kenderaan kita yang terbaik, supaya iman kita terjaga. Mafhum hadis tadi, perbanyakkanlah dalam memiliki sandal, kerana sesungguhnya seseorang diperumpamakan tetap dalam menunggangi kenderaan selama dia memakai sandal. Hadis riwayat Imam Muslim. Pakai slipper ni macam berkenderaan. Pakai slipper macam berkenderaan. Itu yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ke-15 ini seperti mana yang saya beritahu tadi, bahawasanya bagaimana keadaan kita apabila hilang slipper. Tak kisahlah di masjid ke di rumah ke. Jika sandal seseorang hilang di masjid atau di tempat yang lain, maka haram baginya untuk memakai atau mengambil sandal milik orang lain sebagai ganti atas sandalnya yang hilang, meskipun dia mengetahui bahawa sandal yang dipakainya adalah sandal milik orang yang mengambil sandal miliknya. Dia tahu bahawasanya kat surau ni saya dengan pak cik tu je sama pattern dia punya slipper. Satu hari saya keluar lambat, pak cik tu keluar awal. Jadi slipper telah tertukar. Bentuk sama tapi sekolah sarung rasa lain ni, macam kembang lebih ni. Pak cik ni macam saya ni. Saya baru beli semalam ni. Jelas bahawasanya kita tahu slipper inilah slipper pak cik tu ataupun abang itu. Haram hukumnya kita memakai slipper ni, walaupun kita tahu confirm pasal pak cik tu yang memakai slipper kita. Hukumnya adalah haram. Akan tetapi yang diperbolehkan baginya adalah mengambil sandal tersebut dan menjualnya. Kemudian ambillah uang dari penjualan sandal tersebut seukuran harga sandalnya. Hal ini jika dia mengetahui dengan yakin bahawa sandal tersebut adalah milik orang yang telah mengambil sandalnya, dan jika
dia tidak yakin, maka tidak boleh baginya untuk menggunakan ataupun menjual sandal tersebut. Kalau yakin ni memang slipper pakcik tadi, kita boleh jual slipper ni, beli dengan duit tersebut kadar slipper kita saja. Kita beli tengok ada duit lebih tu itu pun kita tak boleh ambil. Yang kita boleh ambil, yang boleh kita guna ialah duit daripada jualan slipper tadi, beli slipper baru untuk kita, itu je. Itu kalau kita confirm bosnya slipper kita telah diambil oleh orang yang meninggalkan slipper tadi di masjid tadi. Kalau kita tak yakin, kita tak boleh nak buat apa. Ramai orang tanya, ustaz, saya ada pakai slipper, kan? Orang kat masjid tu, keluar masjid tu dah tak ada dah, satu slipper je ada. Maknanya orang tadi telah ambil slipper dia. Lepas tu dia tunggu, slipper pakcik tu tak datang untuk tukar slipper tu. Saya pakailah slipper tu sampai sekarang. Tanya dia, berapa lama dah pakai slipper ni? Adalah setengah tahun dah. Apa hukumnya tuan-tuan? Hukumnya adalah haram. Ini muamalat, ni cerita muamalat fiqh tuan-tuan. Memang hukumnya adalah kita tidak ada hak untuk menggunakan slipper tersebut. Terutamanya kalau kita tak yakin bahawasanya siapa pemilik slipper tersebut. Apa yang terbaik, tinggalkan slipper tu, kita balik pakai kaki ayam ke, slipper kita sendiri kita beli, tuan-tuan mulia. Itu adab memakai slipper. Jadi orang yang memakai slipper pun kena tengok jugalah slipper siapa yang disarung. Kalau tak nampak, tengok betul-betul di tempat yang terang, pemilik siapakah, adakah milik kita ataupun orang lain. Itu adab memakai slipper. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan beberapa faedah. Di antara niat yang baik tatkala akan memakai slipper ialah untuk menjalankan perintah syariat. Pakai slipper pun perintah Allah. Allah perintahkan supaya memelihara kaki kita daripada perkara-perkara yang membahayakan, daripada najis-najis, tuan-tuan mulia. Untuk memakainya dengan slipper, dialaskan dengan slipper juga adalah perintah Allah SWT. Bukan suka-suka, bukan fashion terbaru. Dulu orang tak pakai slipper, ustaz. Ini perintah Allah SWT. Okey. Yang kedua, untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan zaman Rasulullah semua orang tak pakai slipper, bahkan Rasulullah sendiri memiliki slippernya sendiri. Jadi mengikuti orang yang soleh, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang sunnah yang perlu diikuti. Yang ketiga, untuk menjaga kebersihan kaki, kerana menjaga kebersihan anggota tubuh merupakan sebahagian daripada iman. Sama juga kalau kita masuk tandas tak berlapik kaki, kan, sebenarnya walaupun tandas tu tuan mulia 5 kali, kan, kita cuci tandas tersebut, walaupun dia bersih, dinamakan ianya tandas, maka sunnahnya beralaslah kaki ketika memasuki tandas. Bukan masalah kebersihan tandas tadi, dah dinamanya tandas, maka sunnahnya beralaskan kaki ketika memasuki tandas. Yang keempat, agar dapat mengamalkan adab-adab dalam memakai sandal. Adab memakai sandal tu dah ada, Rasulullah pakai sandal, kita tak pakai sandal, rugilah kita. Tak dapat sunnah untuk mengamalkan adab ataupun sunnah ketika memakai sandal, sebab kita tak pakai sandal, Rasulullah pakai. Jadi ada sunnah-sunnahnya, dan kita pula buat keputusan untuk tidak memakai sandal, rugilah kita. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang, tuan-tuan mulia, dia baru dapat ilmu ataupun doa memasuki pasar. Dia baru dapat, sebelum ni dia tak tahu. Dia tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus walaupun dia tidak ada hajat untuk memasuki pasar ataupun kedai, terus dia pergi ke pasar untuk mengamalkan doa yang dia pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada hajat, tapi kerana nak mengamalkan sunnah tadi. Yalah, kalau tak masuk pasar, macam mana nak baca doa masuk pasar? Boleh ke baca doa masuk pasar ketika nak masuk rumah? Tak boleh. Kena pergi pasar dulu. Jadi walaupun sahabat ni tidak memiliki hajat untuk memasuki pasar, kerana nak mengamalkan sunnah Rasulullah, yang ini doa tadi, dia tetap pergi pasar. Begitu sekali, tuan-tuan. Kerana sunnah tu lebih penting, lebih besar daripada segala-galanya. Sunnah tu
lebih besar daripada segala-galanya, tuan-tuan. Sebab tu tidak ada cara yang perlu kita ikuti kan, di dalam kehidupan kita kecuali apa yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan yakin di situ ada kejayaan. Tak ada apa-apa pun Ustaz, saya bukannya pergi pasar nak beli apa-apa pun. Tapi sahabat tadi semata-mata pergi pasar untuk membaca doa tadi, namanya pasti dia dapat pahala tadi. Walaupun pergi pasar bukan nak beli apa-apa, tapi kerana nak mengamalkan sunnah Rasulullah. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah aku, kan, ketika orang memperlekehkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajrun mi'ati syahid, baginya pahala 100 pahala mati syahid. Nak kena yakin. Kita pakai apa pun, apa saja dalam kehidupan kita yang kita belajar selamanya dalam kitab ini penuh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu berdasarkan hadis baginda, kita amalkan dan yakinlah bahwasanya pasti ada kejayaan. Pasti ada kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, faedah daripada mengamalkan sunnah berselipar tadi tu ni, menunjukkan rasa syukur atas nikmatnya dapat memakai selipar, kerana masih banyak orang yang tidak dapat memakai sandal kerana sebab kecacatan kaki mereka. Allahu akbar. Kita ni kaki elok, tuan-tuan mulia, kan? Tapi tak tahu nak cara bagaimana nak memakai selipar mengikut sunnah Rasulullah. Ada orang ni tahu tentang sunnah Rasulullah tapi tak ada kaki. Tak ada kaki, tuan-tuan mulia. Dia ada tangan je, kaki tak ada, tuan-tuan mulia. Sarung selipar tu pun dengan tangan dia, tuan-tuan mulia. Rugilah kita kalau kita tidak tahu sunnah memakai selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, sahabat yang selalu membawakan siwak dan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musannif telah selingkan, ekstrakan satu benda yang sebelum memasuki adab yang seterusnya, ialah sahabat yang selalu membawa siwak dan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peralatan peribadi Rasulullah. Bukan handphone. Handphone tu kini je, dulu tak ada handphone. Di zaman Rasulullah, apa yang Rasulullah ada? Miswak yang digunakan untuk menyuci gigi dan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang selalu membawa siwak dan sandal Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah akan berdiri, maka dia akan memakaikannya, dan jika beliau akan duduk, maka dia juga yang melepaskan sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ini memang selayaknya Rasulullah memiliki orang yang berkhidmat kepada Rasulullah. Kalau kita ni belum tentu bagus, belum tentu baik. Kadang-kadang kalau kita ada orang yang macam ni, kadang-kadang kita berubah hati kita. Masya-Allah, hebatnya aku. Hebatnya aku ni. Tapi Rasulullah memang selayaknya. Baik. Adab yang ke-11. Ada apa persoalan tentang memakai selipar tadi? Tak ada, tak ada, insya-Allah. Adab yang ke-11 ialah adab masuk dan keluar rumah. Hari-hari masuk, hari-hari keluar, tak tahu apa yang Rasulullah lakukan ketika memasuki rumahnya dan keluar daripada rumahnya. Dan Rasulullah sendiri, uswatun hasanah, ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Ada rumah Rasulullah, ada amalan yang Rasulullah khususkan ketika hendak memasuki rumah dan keluar daripada rumah. Kita nak keberkahan di dalam rumah tangga kita, tapi kita lupa untuk masukkan sunnah-sunnah, amalan-amalan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah kita. Dalam rumah kita semua benda ada. Semua benda elektronik, kecanggihan apa, kecantikan, semua kita dah sediakan di dalam rumah. Tapi benda-benda yang rohaniat ni, benda-benda yang gaib. Apa benda yang gaib? Bukannya hantu jembalang. Benda yang gaib ni ialah amalan-amalan Rasulullah, yang Rasulullah sering amalkan ketika berada di rumah, kita lupa untuk amalkan. Jadi kita sama-sama belajar, kita muzakarahkan. Dan kadang banyak juga saya tak tahu, kita sama-sama niat untuk amal dan sampaikan. Di antara adab-adab ketika akan masuk rumah, mendahulukan kaki yang kanan ketika akan masuk rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatuhhiri wa fi sya'ni kullihi, rawah Bukhari. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi
suka, gembira, happy untuk memulai dari arah sebelah kanan tatkala memakai sandal, menyisir rambut, berwuduk dan juga pada semua keadaan yang baik-baik. Termasuklah memasuki rumah dengan kaki kanan. Simple saja. Adakah orang tak balik rumah? Semua orang balik rumah. Tapi lupa nak memerhatikan kaki mana yang masuk rumah dulu. Jadi kita hari ni sebelum masuk rumah, tengok kaki mana yang masuk dahulu. Kalau rasa terlupa, termasuk kaki kiri lah, patah balik tuan-tuan. Bukan itu saja, banyak amalan-amalan yang boleh kita buat yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan orang-orang yang soleh sebelum kita melangkah masuk rumah kita. Dalam sebuah kaedah dijelaskan, tuqaddimul yamin fi kulli makan min babit takrim wat tazayyuni wal yusra fima adahu al qawaidu fiqhiyah. Dahulukanlah arah sebelah kanan pada seluruh perkara yang bersifat penghormatan, juga penghias diri, dan dahulukan sebelah kiri pada selain keduanya. Perhiasan juga, perhiasan diri kita juga tuan-tuan mulia, kita mulakan sebelah kanan. Contoh kata pakai celak, perhiasan tu bukan untuk laki, wanita je, perempuan pun pakai celak, laki pun pakai celak sebab Rasulullah memakai celak. Jadi pakai sebelah kanan, kanan dahulu. Memakai selipar sandal, masukkan di sebelah kanan dahulu. Beli kasut mahal-mahal sampai 500 pasang, beribu-ribu, tapi rugi tak tahu bagaimana cara sunnah Rasulullah memakai selipar. Kadang-kadang selipar tu RM10, tapi dia tak pernah pakai selipar tanpa mengamalkan sunnah. Maka setiap kali dia pakai selipar, pahala. Walaupun pakai selipar sekejap je, daripada sini ke masjid, tapi setiap langkah dia tuan-tuan mulia diiringi pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab walaupun selipar tu murah, tapi dimakainya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggunakan siwak tatkala akan masuk rumah. Masya-Allah. Miswak ni tuan-tuan mulia Rasulullah guna sebelum masuk rumah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau akan masuk ke dalam rumahnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak, rawahu Muslim. Jika Nabi masuk ke dalam rumah, maka beliau memulainya dengan memakai siwak. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya pernah baca bahawasanya salah satu perkara ni dilaksanakan oleh Rasulullah ialah bahawasanya Rasulullah nak memuliakan ahli keluarga. Maknanya Rasulullah nak bercakap dengan ahli keluarga, isteri, anak, tuan-tuan mulia, dalam keadaan bersih. Dia tak nak bau busuk mulut. Kalau boleh, kerana kita bermiswak ni, orang yang bercakap ni kita rasa suka. Maknanya dia ni suka jaga kebersihan. Nak cakap dengan saya pun dia bermiswak, tuan-tuan kata. Itu salah satu sebabnya. Dan juga untuk memuliakan ahli keluarga. Jadi Rasulullah nak bertemu dengan ahli keluarga Rasulullah dalam keadaan bermiswak, tuan-tuan mulia. Sebelum kita tahu bahawasanya bermiswak sebelum solat, ketika mengambil wudu, ni sekarang ketika hendak memasuki rumah kita. Jadi miswak tu sentiasa berada bersama kita lah. Kadang-kadang kita segan nak bawa miswak, kita letak kat dalam bilik mandi je. Kalau boleh bersama kita. Waktu orang Arab dia sediakan miswak yang dia punya saiznya yang kecil-kecil, mudah untuk diletakkan di dalam poket supaya dapat diamalkan di mana-mana yang Rasulullah Rasulullah telah amalkan. Masuk rumah, sebelum masuk rumah bermiswak dulu, tuan-tuan mulia. Masya-Allah. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah meskipun di dalamnya tidak terdapat seseorang pun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat Al-Quran dalam surah An-Nur ayat yang ke-61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Nak keberkahan di dalam rumah kita, jangan lupa bagi salam. Walaupun dalam rumah tidak ada
penghuninya. Dah tahu dah memang tak ada, ahli keluarga semua kat kampung, saya balik awal ni. Bagi salam, assalamualaikum ya. Bagi salam, maka kita akan memperolehi keberkahan di dalam rumah kita. Walaupun tak sempurna, tapi semuanya berkat belaka. Sikit pun berkat tuan-tuan. Itu yang kita nak. Kadang-kadang semua benda ada tapi tak cukup. Tak cukup tuan-tuan, kerana keberkatan tu tidak ada di dalam rumah kita. Cara nak datangkan keberkatan, senantiasa memasuki rumah dengan memberi salam. Dah masuk rumah dah, sekejap je nak pergi buang sampah belakang tu, luar rumah tuan-tuan, masuk tu bagi salam. Biar banyak kali pun tak apa tuan-tuan. Sebab Rasulullah di antara adab-adabnya juga ketika memasuki masjid, dengan kaki kanan dan bersertanya doa juga. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ini berapa kali nak buat tuan-tuan? Setiap kali memasuki masjid. Kita dah masuk masjid, pergi sana ambil wuduk je, masuk lagi. Pergi sana, betulkan, contoh kata betulkan apa? Slipper kita yang kita letak tadi, masuk lagi. Setiap kali keluar dan masuk tadi tuan-tuan mulia, ada doa dan masuki dengan kaki kanan. Walaupun banyak kali. Sama juga rumah kita, walaupun banyak kali keluar masuk, jangan lupa masuk ke kaki kanan dan jangan lupa memberi salam kepada ahli rumah kita. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baitik, rawahu Ibnu Majah. Sama juga keberkahan. Dari sahabat Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anakku, jika kamu masuk ke keluargamu, maka ucapkanlah salam, sesungguhnya salam tersebut membawa keberkahan untukmu dan untuk keluargamu. Anas bin Malik, orang yang berkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi di Madinah dikhidmat oleh Anas bin Malik selama 10 tahun inilah, diajar oleh Rasulullah, bila memasuki rumah jangan lupa bagi salam untuk memberi keberkahan kepada rumah kita. Masya-Allah. Kalau kita rasa kita jumpa anak kita duduk dalam rumah, tiba-tiba anak kita tiba-tiba menerjah masuk rumah, tak bagi salam, minta dia suruh keluar dulu. Bagi salam dulu. Supaya tuan-tuan menjadi kebiasaan. Sebab rumah kita bukannya rumah orang kafir, rumah orang Islam. Jadi ajarkanlah apa yang Rasulullah ajarkan kepada Anas radhiyallahu anhu. Sama je. Anas radhiyallahu anhu ketika Rasulullah masuk di Madinah umurnya 10 tahun. Sampai akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya lebih kurang 20 tahun. Maknanya dia dalam lingkungan umur 10 tahun hingga umurnya 20 tahun, dia dapat ilmu ni bahawasanya Rasulullah beritahu, nak masuk rumah bagi salam, nak masuk rumah bagi salam. Sama juga kalau kita mengingatkan anak kita yang lingkungan umurnya begini tuan-tuan, pertama kita dah mendapat sunnah seperti mana Rasulullah menasihati anak kecil, yang kedua anak tadi tuan-tuan dapat ilmu, iaitu sunnah Rasulullah masuk rumah bagi salam, masuk rumah bagi salam. Jika masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lafaznya sedikit berbeza tapi tetap membagi salam. Kena tahu ni. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Terjemahannya, salam sejahtera kepada diri kami dan kepada hamba Allah SWT yang soleh. Dah tahu dah dalam rumah tak ada orang. Kalau ada orang, assalamualaikum, khitab kepada yang hadir, kepada kamu yang hadir. Sedang ketika ini dalam rumah tak ada orang, assalamu alaina, salam sejahtera kepada kami dan kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada kita dan kepada hamba-hamba siapa-siapa je yang soleh, hamba-hambanya yang soleh. Mungkin dalam rumah ada jin Islam, maka bagi salam juga dengan salam ini tuan-tuan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jika masuk ke dalam masjid yang di dalamnya tidak terdapat seorang pun, maka ucapkanlah assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, siap masjid awal, datang masjid awal, tak ada orang, bagi salam juga, assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Ini apa yang didatangkan dalam kitab Asy-Syifa, dijelaskan qala al-Imam An-Nakhai rahimallahu taala idza lam yakun fil masjid ahadun faqul assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza lam yakun fil baiti ahadun faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Imam itu, Imam An-Nakhai beritahu, dihimpunkan perkataannya apa? Apabila masuk masjid, kamu yang awal sekali tak ada orang, assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu masuk rumah tak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kena ingat tak rasa? Kena ingat jugalah. Sebab tak setiap masa kita masuk rumah ada penghuni di dalam rumah. Jadi nak dapat pahala, kena lafaz, hafal juga lafaz ini untuk kita praktikkan insya-Allah. Doa yang lain, apa ni doa yang panjang tentunya. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillah walajna, bismillah kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, assalamu alayna min rabbina tahiyatan min ibadillah mubarakatan thayyibah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani, walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani, walhamdulillahilladzi manna alayya, as'aluka an tujirani minan nar. Ini semua lafaz-lafaz doa yang boleh kita baca sebelum kita masuk rumah. Panjangnya ustaz. Maknanya tuan-tuan mulia Allah Subhanahu taala, banyak amalan yang boleh kita buat sebelum kita masuk rumah. Kadang-kadang tuan-tuan kan, orang rumah kita ingatkan sebelum masuk rumah bagi salam. Tinggalkan nota itu. Sebelum masuk rumah baca ayatul kursi. Balik lewat kan. Sebelum masuk rumah baca qul Allah 3 kali. Ini semua amalan-amalan yang kena buat sebelum masuk rumah. Paling tidak tuan-tuan kita masuklah dengan kaki kanan. Yang kelima, memasuki rumah sunatnya ialah disunatkan untuk membaca basmalah ketika akan masuk rumah, kerana diriwayatkan barang siapa yang membacanya maka syaitan tidak akan ikut masuk ke dalam rumahnya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata disunahkan untuk mengucapkan salam berikut ini tatkala akan masuk rumah. Pertama tadi, masuk rumah tadi baca bismillah. Kaki kanan, assalamualaikum, bismillah. Supaya tidak bersama kita syaitan. Syaitan tinggal kat luar rumah je, tak masuk dalam rumah kita. Kerana bersama kita dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Maka syaitan tak bersama. Jelas. Apa sahaja perbuatan yang kita sertakan dengan bismillah, maka dalam perbuatan tersebut tidak bersamanya syaitan. Minum bismillah, alhamdulillah. Adab minum mungkin kita tak pernah ya. Bismillah, alhamdulillah. Setiap kali teguk kita baca macam tu, maka tidak ada dalam tegukan air kita tadi ialah bersamanya syaitan, kerana telah disebut dengan nama Allah. Naik kereta, bismillah, tidak bersama kita dalam mengendarai kenderaan kita syaitan. Kita tak nak syaitan bersama kita. Bila syaitan bersama kita, masalah tuan-tuan dia. Jadi kita senantiasa menghindari diri kita dengan nama Allah daripada syaitan-syaitan ini. Al-Habib tadi beritahu bahasanya assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini juga adalah salam yang digalakkan untuk kita baca sebelum masuk rumah. Kemudian membaca ayatul kursi dan surah Al-Ikhlas. Ini biasa. Tuan-tuan amalkan insya-Allah. Ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, dan surah Al-Ikhlas. Beliau juga berkata, fa inna man wazaba ala dhalika ja'alahu Allah lahu ulfatan bainahu wa bain ahli dhalik bait wa was'allahu alaihi wa ala jiranihi. Sesungguhnya barang siapa yang selalu membaca amalan tersebut, maka Allah akan memberi rasa kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya. Ini kita nak ni. Tak nak balik marah-marah lah. Kita tak akan balik marahnya semua. Sebabnya kita balik tadi dah dengan diiringi dengan amalan-amalan, iaitu ayatul kursi, surah Al-Ikhlas, baca bismillah, kaki kanan tuan-tuan dia. Tak jadi. Walaupun tadi banyak masalah tuan-tuan dia, balik rumah insya-Allah tak marah-marah lah.
Akan datangnya kasih sayang antara dia dan anggota keluarganya, dan Allah akan memberi keluasan kelancaran rezeki untuknya dan untuk tetangganya juga. Masya Allah. Dia punya amalan, kesannya pada keluarga dia sendiri, dan jiran pun dapat, tuan-tuan dia. Jiran pun dapat. Ulang balik apa yang kita kena buat, tuan-tuan dia, sebelum kita masuk rumah. Bagi salam, tuan-tuan dia. Assalamualaikum. Tak ada orang kat rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masuk dengan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk tu baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu dapatlah pahala yang dijanjikan tadi, iaitu maka dicampakkan kasih sayang apabila kita memasuki rumah kita, dan dilancarkan rezeki kita, tuan-tuan. Ini benda yang kita takut. Semua orang takut disempitkan rezeki. Rupanya setiap kali masuk rumah ada punca untuk melancarkan rezeki kita. Bukan rezeki kita je, jiran kita pun, tuan-tuan, dapat manfaat daripada amalan kita. Jiran kita hidup senang, mudah, tak ada susah apa, tuan-tuan. Sebab apa? Kita masuk rumah tak lupa nak buat perkara-perkara ni. Ingat, kita cakap lagi supaya benda ni ingat. Ayatul kursi, qul huwallah, bagi salam, baca bismillah, kaki kanan, tuan-tuan mulia. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki untuk kita dan ahli keluarga kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah Ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha, wa idza dakhala falam yadhkurillah Ta'ala inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit, wa idza lam yadhkurillah Ta'ala inna ta'amihi, qala adraktumul mabit wal asya', rawahu Muslim." Ini biasa dengar hadis ni, tuan-tuan mulia. Jika seorang lelaki atau perempuan masuk ke dalam rumah, siapa saja masuk rumah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan masuk rumahnya dan ketika akan makan, maka syaitan berkata kepada pasukannya, jemaah syaitan tu di belakangnya, diberitahu bosnya, kalian tidak dapat bermalam bersamanya dan tidak boleh ikut makan malam bersamanya. Dan jika dia masuk ke rumah dengan tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syaitan berkata kepada jemaah syaitan tadi, kalian dapat bermalam bersama orang tersebut, dan jika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika akan makan, maka syaitan berkata kepada jemaahnya, kalian dapat bermalam bersamanya dan juga ikut makan malam bersamanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan lupa berzikir, tuan-tuan. Jangan duk putus berzikir daripada berzikir pada Allah SWT. Nak masuk rumah pun, tuan-tuan mulia, Allah, kalau dah syaitan masuk rumah makan sama dengan kita, tuan-tuan mulia, sedap bagaimana pun, tuan-tuan mulia, cuma Allah tak tunjukkan je. Allah tak tunjukkan syaitan tu makan dengan kita macam mana, tuan-tuan mulia. Kalau tak, sedap macam mana pun kita punya menu makan kita ni, kita tak mampu nak makan. Tapi Allah SWT satirkan, hijabkan. Apabila syaitan makan dengan kita tu, sebenarnya makan betul, tuan-tuan. Bukannya gambaran, sebenarnya makan betul. Makan betul, tuan-tuan, bersama kita syaitan. Apabila kita tidak berzikir, tak baca doa makan, tak masuk rumah dengan berzikir, hakikatnya sebenarnya syaitan makan, sebenar-benarnya makan bersama dengan ahli keluarga kita. Bukan gambaran je, sebenar-benarnya. Sebab tu kadang makanan tu mewah, mahal, tapi tak rasa apa pun. Kadang-kadang makanan tersebut menyebabkan ahli keluarga semua sakit belaka. Kelazatan tu pun tidak ada dalam makanan tersebut. Mungkin salah satu sebabnya ialah kerana makannya tadi tanpa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kita boleh ingatkan ahli keluarga kita untuk perkara-perkara ini. Yang keenam, membuka pintu secara perlahan-lahan. Membuka pintu secara perlahan-lahan agar tidak mengganggu seseorang yang sedang beristirahat di dalamnya. Itu pun adab masuk rumah. Allah Ustaz, sampai begitu sekali Islam ajar kita, tuan-tuan mulia. Sampai begitu sekali Islam ajar kita nak masuk rumah pun buka dengan perlahan-lahan, supaya tidak mengganggu ahli keluarga kita. Satu, mungkin sedang beristirahat. Kedua, mungkin sedang beribadah. Jadi kita buka pelan-pelan tu pun dapat pahala, tuan-tuan.
Bayangkan kalau kita masuk dengan hentakan, tutup pun dengan kuat-kuat. Jadi menyebabkan orang pun yang tenang pun jadi tak tenang, yang tak marah pun jadi marah. Jadi masalah tuan-tuan. Itu pun adab juga. Yang ketujuh, meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan juga adalah adab ketika masuki rumah. Tak sepah sana, tak sepah sini. Sebab tu kalau kita lihat sama je tempat pengajian-pengajian institusi pengajian agama ni tuan-tuan, kita lihat bagaimana mereka beradab dengan selipar sandal ni. Orang datang tuan-tuan, dia akan susun selipar, siapa pun dia akan susun selipar. Bukan ulama, bukan ustaz, orang biasa datang ziarah susun selipar. Keluar tengok-tengok selipar kita dah tersusun, tinggal masuk je. Masya-Allah. Anak-anak ni pelajar ni boleh senantiasa tertibkan perkara ini di mana saja kita berada. Kita rasa ada selipar orang yang lebih besar, lebih tua daripada kita, kita susunkan untuk dia, mudahkan dia. Datang masjid, jangan lupa untuk susun selipar. Jangan datang masjid kita menyebabkan selipar yang dah tersusun jadi tak susun. Kita pergi sepak semua selipar orang yang dah susun. Tak boleh, tak bagus. Ini semua adalah syiar Islam. Sedangkan benda ni orang bukan Islam pun suka mengamalkannya. Tengok macam mana kalau kita pergi Jepun. Bukan Islam tuan-tuan, bukan masalah tak percaya pada agama orang Jepun ni. Tapi bagaimana dia orang punya tertib kehidupan mereka. Selipar susun, masuk rumah senyap. Kalau makan dia kena bising. Ni kalau makan tu dia kena bunyi. Orang Jepun ni. Kita tak boleh makan mulut jangan bunyi. Nenek mak kita kata tak bagus. Sebab orang Jepun dia nak tunjukkan bahawasanya makanan tu sedap, dia kena makan kena bunyi. Bunyi Allah alam macam mana saya nak buat pun segan nak buat. Itulah orang Jepun. Tapi banyak tertib kehidupan dia adalah adab-adab yang baik. Masuk rumah senyap. Susun selipar. Tapi itulah orang Jepun. Walaupun adab dia bagus, tapi mereka tidak ada agama, tetap tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita amalkan perkara yang baik ini dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam Islam itu telah mengajar kita tentang perkara tersebut. Meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan. Yang ke-8, dianjurkan untuk solat. Sikit lagi Yang ke-8, dianjurkan untuk solat sunat 2 rakaat ketika akan keluar dan masuk rumah. Solat ini dinamakan dengan solat abror. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Bazar, barang siapa yang mengamalkannya maka Allah SWT akan menjaganya dari seluruh musibah yang akan terjadi di rumah tersebut dan di luar rumah. Berdasarkan sabdaan Rasulullah SAW, "Idza kharajat min manzilika fasalli rak'atain tamna'anika makhraj as-su' wa idza dakhalta manzilak fasalli rak'atain tamna'anika madkhal as-su'." Jika kamu akan keluar dari rumahmu, maka solatlah 2 rakaat kerana sesungguhnya solat tersebut akan dapat menjagamu dari keburukan yang terjadi di luar rumah. Dan jika kamu telah masuk ke rumahmu, maka solatlah 2 rakaat kerana sesungguhnya solat tersebut dapat menjagamu dari keburukan yang terjadi di dalam rumah. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Bazar. Ada solat juga tuan-tuan mulia. Keluar rumah, sebelum keluar sembahyang 2 rakaat. Masuk rumah sembahyang 2 rakaat. Maknanya tuan-tuan mulia Allah SWT, di rumah kita ni penuh dengan amalan-amalan sunat. Tu tak termasuk duha, isyraq, awabin, apa lagi solat kita nak buat, solat tahajud malam tuan-tuan mulia. Jadi ada ni amalan-amalan sunat yang tuan mulia. Musibah tadi yang ada di luar rumah tak masuk rumah. Musibah yang dalam rumah pun tuan-tuan mulia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melaksanakan solat abrar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Bazar. Boleh kita amalkan tuan-tuan mulia. Tak selalu, paling tidak kita tahu, dan waktu-waktu yang tenang mudah untuk kita amalkan, kita buat. Sebab dah mengaji dah, ustaz dah bagi tahu dah ada sunatnya, ada solatnya tuan-tuan mulia. Maka kita buat je. Dan kita buat itu bukan di tempat yang lain, kita buat di rumah kita. Sebab tu kita nak jadikan rumah kita rumahku syurgaku, tidak lain tidak bukan penuhkanlah rumah kita dengan amalan-amalan syurga. Seperti mana kita kata bahawasanya di masjid ni seperti mana syurga, amalan masjid yang ada di masjid kita ni, bagaimana wujud juga amalan tersebut berada di rumah kita. Jangan kita solat ni ingat masjid, tak ingat rumah.
Maknanya masuk rumah kita tak perlu buat solat dah. Sedangkan di dalam rumah pun banyak amalan-amalan ibadah-ibadah yang perlu kita laksanakan, zikir, tilawah. Yang benda ni kadang-kadang tak perlu buat di masjid, kena banyakkan di rumah kita. Jadi moga Allah SWT beri taufik dan hidayat pada kita semua tuan-tuan mulia untuk memasuki rumah kita, yang mana kita tahu bahawa rumah kita bukan rumah orang kafir, rumah orang Islam. Cara yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW supaya bezalah di antara rumah orang Islam dan rumah bukan orang Islam. InsyaAllah moga kita amalkan. Ulang sekali lagi supaya saya sendiri ingat dan saya amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Pertama, masuk rumah kaki kanan, sebelum masuk rumah tuan-tuan dia baca bismillah, baca qul huwallah, baca ayatul kursi, bagi salam. Kalau tak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu lafaz yang khusus apabila rumah tak ada orang. Moga kita semua dapat amalkan insya-Allah. Terakhir yang tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.